Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Uh, jadi pagi ni kita nak cerita pasal bekam. Masya Allah bekam. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadarin azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bekam adalah satu kaedah merawat penyakit paling bagus, paling cepat dan paling berkesan kerana ia dapat mengeluarkan bahan-bahan kotoran dalam darah kita, tak kiralah toksin yang larut lemak atau toksin yang larut air, kan? Dan dia dapat mengurangkan beban kerja hati dan juga buah pinggang, organ perkumuhan kita yang paling penting, juga paru lah, paru pun kira organ perkumuhan, tapi yang penting hati dengan buah pinggang, Masya Allah. Jadi bila kita keluarkan melalui bekam direct dalam darah, so toksin yang ada dalam darah kita terdiri daripada toksin larut lemak, toksin larut air, kan, daripada makanan yang kita makan, kan, daripada udara yang kita hirup, udara yang kita sedut, bukan hirup hirup melalui mulut, udara yang kita sedut, minuman yang kita minum, kan, dan juga daripada penyerapan bahan-bahan kimia sintetik, yang berbahaya, yang bertoksik dalam produk-produk kosmetik dan toiletries, personal care, minyak-minyak wangi yang ada campuran dengan bahan-bahan kimia, pelarut-pelarut kimia, bahan-bahan macam-macam lah, bahan-bahan pewangi sintetik yang dicampur macam-macam, Masya Allah. So benda ni boleh mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh. Dan juga kebanyakan bahan kimia sintetik ni, bahan kimia buatan, bahan kimia tiruan, yang dibuat oleh manusia, dia boleh bertindak sebagai xenoestrogen. Maksudnya bahan kimia ni bertindak seperti hormon estrogen pada wanita, kan? So apa ciri-ciri kesan fungsi hormon estrogen? Untuk memberi ciri-ciri sifat kewanitaan lah, begitu. So dan meningkatkan kanser, kejadian kanser, ketumbuhan tumor, because xenoestrogen dia punya daya ikatan terhadap reseptor estrogen pada sel-sel kita lebih kuat. Dia tak sama dengan phytoestrogen, iaitu bahan yang seakan-akan bahan molekul seakan-akan hormon estrogen, mimik molekul estrogen, berasal daripada bahan tumbuhan yang alami, banyak juga. Tapi phytoestrogen, kekuatan daya ikatan molekul phytoestrogen sangat lemah, 1/1000, 1/3000, 1/10000 kekuatan berbanding dengan molekul hormon estrogen yang sebenar yang dikeluarkan oleh manusia. Dan juga dia lebih lemah daripada molekul xenoestrogen, yang berasal daripada bahan kimia sintetik, Masya-Allah. So maksudnya xenoestrogen yang kita kena jaga betul-betul, kan? Begitu. Dan juga pemakanan kita yang banyak mengubah profil lemak darah kita, menjadikan kolesterol kita lebih tinggi, kan, naik sampai lebih daripada 5.2, 5.5, 5.6, 6, 7, dan pernah saya dengar ada orang paras kolesterol dalam darah dia, total kolesterol sampai ke tahap 10 pun ada, 11 pun ada, Masya-Allah. Okey. Dan juga kolesterol baik HDL dia rendah, kolesterol jahat LDL dia tinggi, kan? Sekarang ada non-HDL kolesterol pula, kan? So kita tak mahu profil lemak dalam darah kita tak sihat. Profil lemak dalam darah kita tak sihat disebabkan punca
daripada pemakanan kita. Pemakanan kita lah yang menyebabkan lemak dalam darah kita berubah. Berubah. Profil lemak tu berubah secara negatif menjadi tak sihat. Negatif, menyebabkan darah kita jadi pekat, menyebabkan sel-sel darah kita melekat-lekat, yang menyebabkan hardening of the blood vessel, maksudnya dinding saluran darah kita, pembuluh darah kita menjadi rigid, keras, lebih keras, kurang elastik. Ini semua disebabkan oleh profil lemak darah yang tak sihat. Maknanya kolesterol tinggi, lemak tinggi, kan, darah pekat, so menyebabkan tekanan darah kita naik, kan, tekanan darah tinggi, kan. Jadi boleh menyebabkan keradangan, kerosakan pembuluh darah menyempit, itu semua. Jadi dengan berbekam adalah satu kaedah yang paling cepat dan berkesan untuk mengeluarkan semua bahan-bahan ni. Bahan-bahan yang mengganggu, yang menjejaskan profil lemak darah kita, yang menyebabkan profil lemak darah kita menjadi negatif, menjadi tak sihat. Bila pergi doktor cek darah, kan, tengok kolesterol, HDL, LDL, triglyceride, gula, tekanan darah semua jadi tak sihat. Kan, mulalah doktor akan memberi nasihat. Okey. So, satu kaedah yang paling cepat adalah dengan berbekam. Sebab berbekam dapat mengeluarkan hanya darah kotor, sel-sel mati, sel-sel yang tercedera. Darah kotor ni maksudnya bahan toksin lah. Bahan toksin larut lemak, bahan toksin larut air, bahan keradangan, bahan kimia, trans fat, banyak makanan bergoreng, makanan yang ada minyak sayuran separat, terhidrogen, trans fat, non-dairy creamer, yang mengubah profil lemak darah secara negatif. Inilah, kita keluarkan ni semua, kan. Tapi sekali tak cukup. Kalau dah teruk, banyak berkumpul, darah pun dah pekat, menyebabkan kerintangan pengaliran darah dan lalu menyebabkan tekanan darah lebih tinggi, meningkat. Bahaya, kan. Risiko penyakit jantung, risiko stroke, risiko sakit buah pinggang, kan, dan juga risiko fatty liver juga, masya-Allah, kan. So kita nak elak benda ni. So dengan berbekam dapat mengeluarkan bahan-bahan yang menyebabkan penyakit pada tubuh kita, pada organ-organ kita, kerosakan pada organ-organ kita, jantung, buah pinggang, hati, kan, dan juga sistem saraf kita, otak kita, dan juga hati fatty liver, kan. So, dan juga penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah, kardiovaskular. Kardiovaskular maksudnya penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Pembuluh darah kita jadi keras, mengeras, menyempit. Itu akan cenderung menjadi penyakit berkaitan dengan penyakit jantung coronary, penyakit jantung akibat penyumbatan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, pengerasan pembuluh darah, kan, begitu. So berbekam lah, insya-Allah dia dapat keluarkan. Tu adalah satu anugerah. Kaedah berbekam adalah satu anugerah daripada Allah SWT kepada umat Nabi SAW untuk berubat, untuk merawat penyakit, masya-Allah, kan. Kita bekam dengan cara dia hanya pada kulit saja, kita lukakan pada kulit sikit saja dengan jarum ataupun dengan toresan yang sedikit. Sama ada dibekam dengan cawan yang pam yang kaedah moden plastik tu, kan, ataupun dengan kalau ada setengah orang dia guna tanduk, tanduk lembu ke apa, tak kisahlah, kan. Dia sedut dan dikeluarkan darah daripada permukaan kulit yang telah ditores atau dicucuk dengan jarum. Sedikit saja lukanya, bukan sampai ke dalam pembuluh darah. Dia tidak melukakan pembuluh darah yang lebih dalam, yang besar, pembuluh darah yang besar, tak, hanya di luar, capillary yang halus lah, begitu. So dia akan menapis dan mengeluarkan sel-sel mati, sel-sel yang rosak, dan juga bahan-bahan toksin yang ada dalam darah kita.
yang mengalir dalam darah kita. Itulah kaedah paling cepat, masya-Allah. Tentang berapa poin mana nak bekam, yang itu tuan-tuan puan-puan boleh berjumpa dengan orang yang biasa membuat bekam, juru bekam, pakar bekam, masya-Allah. Kalau boleh bekam ikut hari sunnah, kan? Hari sunnah hari apa? Hari Senin, Selasa, Khamis tak silap saya. Dan jatuh pada tarikh 17, 19, 21 kan. Bulan Hijrah. Isnin, Selasa, Khamis jatuh pada 17, 19, 21. 17, 19 dan 21 hari bulan Hijrah. Kan masa tu bulan paling dekat kan, dia tengah menaik So dia scientific explanation juga, penerangan secara saintifik, di mana bila bulan dekat, jadi kita punya darah masa tu darah kotor kita banyak berkumpul di permukaan kulit, dekat dengan permukaan kulit. Masya-Allah, dekat pada permukaan kulit. Jadi bila kita bekam, lebih banyak darah kotor keluar pada tarikh tersebut, tarikh yang disebut tadi dan hari yang tersebut tadi, masya-Allah. So sila berjumpalah dengan orang-orang yang bekam, sama kali orang yang pandai bekam secara sunnah lah, kan? Begitu. So itu paling banyak pada hari tersebut, paling banyak darah kotor dikeluarkan, masya-Allah. Dan kaedah bekam tidak mengeluarkan darah hidup. Kalau kita gunakan kaedah al-fashdu, kan, dengan al-fashdu dia melukakan pembuluh darah yang lebih besar lah, untuk mengeluarkan darah secara banyak, tanpa dipam, tanpa disedut, dikeluar sini nitik-nitik mengalir, kan. Dengan banyak darah dikeluar, itu al-fashdu, keluar ke darah hidup. Kalau kita derma darah pun keluar darah hidup, sel-sel darah yang hidup. Tapi dengan bekam dikeluarkan hanya darah kotor, sel-sel yang dah tak guna, sel-sel yang dah mati, atau sel-sel yang tercedera, sel-sel yang cacat, kan. Sel-sel darah yang cacat lah. Begitulah, kan, masya-Allah. Inilah satu nikmat untuk kita sebagai kaedah rawatan yang paling baik, paling berkesan. Bukannya dengan makan ubat ke herbal supplement. Itu membantu juga kalau kita makan tu, kita bekam lagi, dia mengumpulkan toksin-toksin di permukaan kulit. Bahan-bahan yang tak baik, bahan-bahan toksin, kuman-kuman, virus, fungus, dia suka duduk dekat lebih berjauhan daripada organ-organ di sebelah dalam. Maksudnya dia lebih dekat kepada kulit. Maknanya kalau saluran darah pada kapilari yang halus dekat permukaan kulit, kan. Vein, arteri pada permukaan kulit. Begitu. Bila kita makan makanan yang baik, makanan yang sihat, menyihatkan, makanan sunnah, amal makanan yang sihat, whole foods, alami, seimbang, bebas bahan kimia aditif, bebas residu racun pertanian, so automatik bahan-bahan toksin ni akan diasingkan, diasingkan lah, kan. Yang baik duduk sebelah dalam, yang jahat ni duduk dekat sebelah kulit. So bila kita bekam, lagi banyak toksin dapat keluarkan dengan berkesan. So kita amal makanan sihat, suplemen-suplemen yang baik, makanan sunnah, kan. Kita jaga perut kita, ambil prebiotics, makan-makan whole foods kaya prebiotics, kan, untuk pertumbuhan bakteria baik, mikrobiom yang seimbang, sihat, kan, masya-Allah. Jadi ini semua akan membantu mengeluarkan bahan toksin, penyakit daripada darah kita dengan lebih berkesan bila kita berbekam, masya-Allah, kan. Begitu. So saya tak mahu nak cerita pasal teknik bekam ataupun poin-poin bekam. Itu semua pakar bekam yang lebih mahir lah. Saya hanya menyampaikan bahawa bekam adalah satu anugerah kepada kita oleh Allah SWT sebagai satu kaedah merawat penyakit, masya-Allah. Sakit buah pinggang, kan, dialisis,
buah pinggang fungsi buah pinggang makin menurun, EGFR dia dah tinggal 70, 75, 60, 65, 30 ke, bekam insya-Allah. Darah tinggi kan, stroke, kencing manis pun boleh kan. Tapi setengah orang takut kencing manis menyebabkan apa ni, takut kudis, luka jadi gangren. Tak sebenarnya. Jadi sebelum kita nak bekam orang kencing manis, amal makanan sihat, makanan whole foods kan. Elak makanan-makanan yang meradangkan, makan makanan bergoreng, makanan yang menggunakan minyak masak, minyak RBD, refined bleached dolores tu. Makanan yang proses, makanan ringan, makanan fast food. Ini yang menyebabkan bila kita berbekam, kuman lebih mudah membiak dan menyebabkan kudis. Kalau kita tak makan ni, insya-Allah kita mempunyai sistem imun yang kuat kan. Kita akan menstabilkan gula dan tekanan darah kita. Jadi kita tidak mendapat kesan adverse lepas berbekam. Dan boleh kita sapulah lepas bekam tu dengan minyak zaitun extra virgin, minyak kelapa dara kan, ataupun buat air rebusan daripada daun durian Belanda, bidara, daun mambu kan, daun ketum kan, yang mempunyai sifat antimikrobial, antiviral, antibakteria. Sapu lepas bekam, sapu je kan, ataupun nak sapu dengan aloe vera, ambil lidah buaya daun tu, sapu saja gitu kan. Kalau macam kami ada gel bidara, ada minyak luban, orang boleh sapu. Itu semua antiviral dan mengelakkan luka-luka menjadi jangkitan kuman. Masya-Allah kan. Dan penting pemakanan Pemakanan tu yang penting untuk mengelak jangkitan kuman. Jadi orang yang mudah mendapat jangkitan kuman sebenarnya darah dia kotor dan pemakanan, hasil daripada pemakanan yang tak sihat. Masya-Allah. Begitu. Okey. So berbekamlah, masya-Allah, dapat mengeluarkan penyakit, dapat memberi kesembuhan penyakit kronik sekalipun. Tapi kalau penyakit kronik dia kena buat berjadual lah, mungkin sebulan sekali ke atau 2-3 minggu sekali. Itu tanya dengan tukang bekam lah, sesuai dengan keadaan dia, status kesihatan dia kan. Dia kena amal makanan-makanan sihat dan berzat. Nanti kalau lemah, darah rendah, nak bekam tak keluar darah. Kalau darah kan pening pula, tak bagus juga kan. Boleh menghasilkan kemudaratan lah, kesan sampingan sampai pening, nak melayang kan. Tak boleh. Walaupun dia hanya keluarkan darah kotor, tapi dah kawan tu memang tak ada darah tak cukup, kurang darah, memang tak digalakkan lah. Bukan macam orang baru bersalin kan, orang tengah mengandung, tak sesuai untuk buat bekam kan. That's why kena ada ilmu jugalah untuk berbekam. Jadi orang tukang bekam biasanya dia akan menasihati orang yang nak berbekam. Jadi pergilah berbekam dengan orang yang ahli, orang yang pakar kan, orang yang beramanah untuk melakukan bekam sebagai rawatan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. So dan orang yang mendapat kita dapat mengeluarkan kesan sampingan daripada pengambilan ubat-ubatan yang berlebihan, pengambilan ubat-ubat kimia kan, dan macam-macam lah. Ubat-ubat kimia, ubat-ubat, tak kisahlah, ubat yang telan ke ataupun dimasuk terus ke dalam darah kan, yang memberi kesan sampingan, berbekamlah, masya-Allah, dapat mengeluarkan dia sekurang-kurangnya dapat mengeluarkan bahan-bahan yang mudarat dalam darah kita tersebut dengan cepat. Berarti kita bantu dengan makanan dan suplemen, makanan-makanan berfungsi dan herba tertentu, masya-Allah. Dan berpuasa juga. So bekam dia mengeluarkan bahan sel-sel darah yang tak sihat, yang kurang matang, yang tak matang. Tapi dalam masa beberapa jam, 2-3 jam, 4 jam, badan kita akan menghasilkan darah baru. Dia akan menghasilkan darah baru yang sihat, yang matang, yang masya-Allah. Ini menurut daripada Guru Kamilah. So lepas kita, jangan takut berbekam, dia takut nanti darah keluar,
Kan 1 cup, 2 cup, 3 cup, 4 cup, 5, ada orang buat sampai 5, 6, 10 cup, 12 cup kan, berbelas-belas cup lah. So, dalam masa beberapa jam, darah kita akan diganti semula. Sistem tubuh kita akan menghasilkan darah. Kan, som-som tulang kita, limpa, kan, limpa menghasilkan sel darah balik. Masya Allah. Sel darah merah, sel darah putih. Dan minum air lah untuk mengganti cecair. Kan, Masya Allah. Allah Akbar. Inilah dia satu nikmat untuk kita, Masya Allah, mengamalkan kaedah merawat dengan cara yang paling selamat, tak menyakitkan sangat, kan. Sikit-sikit lah, macam semut gigit je. Lepas tu nak tarik, nak sedut darah, tu je. Dan sangat bagus juga pada orang yang kena jaundice, kan. Jaundice maknanya kuning lah, bilirubin tinggi dalam darah dia, Masya Allah, kan. Dapat keluar dengan cepat, kan. Asid urik, kan, selain daripada kolesterol tinggi, lemak ke, kan, darah pekat, kan, orang saluran darah dia dah menyempit, tersumbat, kan. Apa saja yang penyakit yang menyebabkan parameter tertentu yang lebih tinggi daripada normal, kita boleh berbekam untuk mengeluarkan dia, Masya Allah, kan. Okey, semoga kita amallah berbekam untuk kesihatan, untuk memelihara kesihatan, prevention, pencegahan daripada penyakit-penyakit kronik, penyakit-penyakit zaman moden, kan. Dan juga orang dah kena sakit kronik pun boleh berbekam, jantung, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, jaundice juga, Masya Allah, uric acid, gout, Masya Allah, kan. Arthritis, tu semua arthritis, keradangan berlaku pada sendi-sendi lutut dan sendi-sendi pada tubuh kita lah. Orang kena slip disc, itu pun banyak keradangan dalam darah dia. Jadi kita berbekam, berbekam lah, mungkin sebulan sekali ke 2 bulan sekali, insya-Allah. Semoga manfaat, insya-Allah. Okey. Kita sudahi dengan selawat, selawat Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi qadar al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.